Malam ni kita berbicara beberapa perkara cerita menarik. Wan Saiful Wan Jan didakwa 18 pertuduhan. Kemudian dia diberikan DNAA, discharge not amounting to acquittal. Maksudnya dibebaskan. Tetapi apa cerita dia? Ada cerita. Zawawi mengatakan dia akan terus mendoakan kerajaan ini jatuh. Okey, kita komen bab tu tuan-tuan. Dan apakah pandangan Islam mengenai perkara tersebut? MP PAS sakit hati, isu hutang harakah dibangkitkan dalam Dewan. Sakit hati, semua nak luah. Okay, semua sakit hati, semua nak luah kan. Alright. Bagaimana dengan menteri... Okey, satu lagi, Saifuddin nikahkan orang bukan Islam dari segi apa? Bagaimana dengan menteri sebelumnya? Apa pandangan saya tentang perkara ini? Pasport untuk Muhyiddin keluar negara dipantah. MP Bersatu sudah 2 minggu tak datang parlimen selepas mengatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kita akan tengok dan kita akan kupas satu persatu cerita yang kita nak bawa malam ni, insyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau tak keberatan apalah kiranya kalau share tap-tap love juga. Terima kasih. Dalam masa yang sama tuan-tuan, Muhyiddin Yassin minta pasport dia balik sebab dia nak pergi luar negara. Jadi pendakwaan bantah permohonan Muhyiddin dapatkan pasport cara kekal. Pendakwa raya akan mengukakan bantahan terhadap permohonan PN Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasportnya secara kekal. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada Mahkamah Jenayah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan 2 juta dalam kes pengubahan wang haram yang sedang dibicarakan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad memberitahu mahkamah pagi ini bahawa mereka memerlukan lebih masa untuk menjawab permohonan Muhyiddin. Notis permohonan telah disampaikan kepada kami pada 17 Oktober. Kami akan membantah permohonan ini. Kami memohon 2 minggu untuk memfailkan afidavit pendakwaan. Peguam K. Kumarendran yang mewakili pengurusi PN itu berkata, pihaknya perlukan masa untuk memfailkan afidavit balasan. Azura kemudian menjadualkan semula perbicaraan ditetapkan hari ini mengenai permohonan Muhyiddin kepada 23 November. Hakim kedua mengarahkan pihak pendakwaan memfailkan afidavit mereka sebelum atau pada 8 November ini dan nanti dengan sebarang jawapan oleh pasukan peguam negara Muhyiddin sebelum atau pada 17 November. Mahkamah turut menetapkan 21 November bagi pihak pendakwaan dan pembelaan memfailkan bertulis serentak. Muhyiddin mengaku selaku pemohon tidak hadir ke mahkamah. Pada 16 Oktober, Muhyiddin dan juga Presiden Bersatu memfailkan notis permohonan agar mahkamah mengubah jaminan bond yang ditetapkan terhadap permohonan dengan pasport beliau dilepaskan tanpa syarat. Menerusi afidavit sokongan yang difailkan, Parlimen Pagut itu kata beliau telah buat perancangan bercuti bersama keluarganya di luar negara dan percutian itu penting untuk beliau meluangkan masa bersama keluarga, memandangkan tahun ini merupakan tahun yang sangat tertekan bagi diri dan keluarganya. Adalah satu kebiasaan saya akan membawa keluarga untuk bercuti selama sebulan pada setiap tahun. Perancangan untuk bercuti tahun ini adalah tidak terkecuali kerana saya ingin membawa keluarga saya ke London, United Kingdom pada akhir tahun ini untuk bercuti. Kesiannya. Saya difahamkan daripada ejen pelancongan saya adalah sukar untuk mendapatkan tiket penerbangan serta mengatur perjalanan percutian untuk jumlah orang yang ramai sekaligus ke London, terutama berdekatan dengan musim perayaan Christmas pada akhir tahun. Kesian Muhyiddin Yassin. Ish. Menurut Muhyiddin, dia telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk menempah tiket penerbangan bagi dirinya dan isteri terlebih dahulu sebelum ahli keluarga yang lain. Berdasarkan rujukan tempahan penerbangan oleh agensi pelancongan, saya akan mengambil penerbangan Emirates dari Dubai pada 15 Disember dan akan singgah ke Dubai 21 Disember. Kemudian bertolak ke London pada hari sama dan seterusnya dan akan berada 21 Disember hingga 10 Januari. Ish. Selain itu, Muhyiddin juga berhasrat menjalani pemeriksaan jantung. Melalui ujian stres di atas treadmill di Hospital Mount Elizabeth di Singapura yang memulihkan beliau berjalan atau berlari atas mesin berkenaan. Kat Malaysia tak ada mesin ni Sebelum itu saya telah menjalani ujian stres test di Mayo Clinic yang terletak di Amerika Syarikat pada beberapa tahun lepas. Saya dinasihatkan oleh doktor pergi ke Hospital Mount Elizabeth di Singapura yang mempunyai rawatan atau peralatan diagnostik seperti mana yang saya lakukan di Mayo Clinic. Oleh itu, saya berniat ke Singapura untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan saya. Ish. Tuan-tuan. Kesian Muhyiddin Yassin ni, tuan-tuan. Kesian dia Muhyiddin Yassin ni. Dia nak perlu pasport sebab apa? Sebab dia nak pergi bercuti dengan keluarga di London sebab dia tertekan. Seolah-olah percutian kat Malaysia ni sebenarnya akan menyebabkan dia lagi tertekan. Malaysia ni tak cukup bagus-bagus, tuan-tuan. Ni tuan.
Malaysia ni tak cukup bagus. London lah tempat percutian healing yang terbaik. Inilah dia Ketua Walaun. Ketua Walaun London. Dia lah kalau dia nak pergi macam apa? Macam sementara. Okey, pertikaian dia nak minta pasport kekal. Maksudnya dia nak ubah dia punya what do you call that? Jaminan tu supaya pasport dia dikembalikan secara kekal. Bukan sementara. Najib dahulu sekurang-kurangnya Najib pergi ke Singapura nak sementara. Rosmah pun sementara. So dia kena ambil balik untuk perkahwinan dan sebagainya. Itu bolehlah kita pertimbang. Ini kekal. Maksudnya kena ubah. So sekarang ini tak boleh tuan-tuan. Saya nak pergi ke London ni. Saya pergi ke London sebab saya nak healing di London. Tuan-tuan, saya duduk London hampir 10 tahun. London lah the worst city untuk tuan-tuan nak healing. Tetapi ini alasan. Cakap je lah nak jumpa menantu kan. The worst city nak pergi healing adalah London lah. The worst city. Ujung tahun lagi lah teruk tuan-tuan. Saya the best. Ni, saya cerita terus terang lah. I've traveled world. Saya telah pergi hampirlah seluruh dunia. Taklah seluruh dunia. Europe sebagainya saya dah pergi. Bagi saya, the best place untuk saya tinggal dan bercuti still Malaysia. Negara Khatulistiwa, Malaysia, Indonesia, Thailand. Tapi Malaysia lah. Dan the best state bagi saya personally untuk healing, tuan-tuan mungkin lain, Sarawak. Sarawak. Tapi tempat healing saya di Sarawak, dia secret lah. Banyak tempat yang kalau tuan-tuan pergi dengan pelancong, orang tak tahu. Tapi kalau pergi dengan saya, tempat-tempat yang saya bawa, tempat-tempat yang pemandu pelancong biasanya tak bawa. Point dia adalah alasan. Sebab apa? Dia kata saya nak kena buat stress test. Saya buat dekat Mayo Clinic. Saya tahu Mayo Clinic tu. Dekat US tu. Dan kemudian kita kena buat kat Singapura. Tuan-tuan, saya nak cerita. Mesin tu lebih kurang je. Few million. Bukan kita tak tahu. Few hundred thousand ke million je tu. IJN kita antara yang terbaik kat dunia. Tak sembang. Kalau dia tak nak pergi yang mungkin. Yalah, IJN tu swasta juga. Dia ada lagi 2-3 hospital kita yang ada ni. Dan kalau sekiranya dia kata tak ada dekat Singapura, boleh. Pasport sementara lah. Najib pun dapat, Rosmah pun dapat. Takkan dia tiba-tiba nak minta ubah dan kekalkan? Kenapa? Boleh. Nak minta boleh. Tetapi ini melibatkan AMLA. Ini bukan masalah kejam. AMLA. Money Laundering Act. Bila melibatkan AMLA, salah satu jaminan yang diperlukan adalah di mana pasport anda diambil. Tak boleh keluar negara kerana takut lari. Sebagaimana siapa? Menantu lah. Menantu hantu. Menantu hantu dia. Tuan-tuan. Sakau tak ingat dunia. Lepas dah sakau tu, hilang. Hilang tuan-tuan. Tak boleh nak dikesan. Tak boleh nak dikesan. Menantu hantu dia tu. Tapi ini, dengan selamba badaknya. Kita nak, kenapa nak pergi keluar negara? Kenapa nak pergi keluar negara? Kenapa pasport itu wajib? Kerana saya rasa tertekan dan saya perlu pergi ke London untuk saya healing. Healing ke hilang? Healing ke hilang? Kita nak tanya healing ke hilang tu. Okey ke tu? Awak down ke? Janganlah down. Tuan-tuan, inilah pujaan hati Walaun. Pujaan hati Walaun, tuan-tuan. Healing di London. Walaun? Healing depan rumah pun dia tak sanggup kan. Pujaan hati Walaun. Baik. Habis kat situ. Tuan-tuan bolehlah petik benda tu. Tuan-tuan boleh guna. Nak minta pasport, semua nak healing kat London. Yelah tuan-tuan. Yelah. Okay. Pertama sekali. Jangan layan surat tidak guna bahasa Melayu, Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengingatkan Jabatan Kerajaan untuk tidak melayan atau memulangkan mana surat yang menggunakan selain bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Berucap merasmikan Karnival Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan di Cyberjaya, beliau menyedari terdapat sikap yang dirasakan terlajak atau terpesong oleh beberapa pihak yang seringkali cuba meninggalkan asas Perlembagaan Persekutuan untuk berhubung dengan jabatan kerajaan dalam bahasa kebangsaan. Jadi saya ingatkan hal ini, kalau dalam kalangan syarikat tempatan dan industri tempatan termasuk swasta, arahannya ialah siapa sahaja menulis dalam bahasa lain selain bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Pemerkasaan budaya, bahasa dan sastra itu suatu yang integral dalam pembinaan bangsa. Jadi jangan kita cuba meremehkan. Dan saya harap peringatan ini diambil kira. Arahan yang jelas KPPA, Ketua Pengarah Pendidikan Awam Dr. Zulkifli Mohamad pun ada. Tidak akan melayani sebarang surat yang disampaikan oleh rakyat atau syarikat selain daripada bahasa kebangsaan, katanya.
Anwar berkata tindakan sedemikian tidak akan menjadikan Malaysia sempit kerana kerajaan juga tidak meremehkan penggunaan bahasa Inggeris. Ini tidak menjadikan kita sempit kerana saya sering mengingatkan rakan-rakan saya tidak mungkin diminta mengajar di Georgetown University, Washington kalau tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Saya tidak remehkan penguasaan bahasa Inggeris. Sementara Anwar berkata budaya membaca wajar dipraktikkan sejak muda lagi sebagai satu kegairahan dan bukan hanya wujud disebabkan mahu lulus perperiksaan. Okey. Now